Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara jamaah salat Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama-tama saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga berpesan kepada saudara-saudara sekaliannya agar sama-sama kita melangsungkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah sampai kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan beragama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَنَا نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Maksudnya, dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti disebabkan kerana dia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jika datang pertolongan daripada Tuhan kamu bersama Tuhan kamu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang telah ada di dalam dada manusia? Maha suci Allah yang telah membahagi-bahagikan suratan nasib siap daripada kalangan manusia tidak sama akan dugaan-dugaan yang mereka terima di waktu kehidupan mereka. Tidak ada celaan dan tidak pula cenaan di dalamnya. Mana satu golongan ada di syurga dan sebahagian pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Bagaimana bila kita menyingkap dan kita melihat sejarah perjuangan para ulama yang terdahulu dan juga para mujahidin yang terdahulu, mereka tidak dapat lari daripada berhadapan dengan ujian-ujian hasil daripada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketegasan mereka di dalam mempertahankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita melihat bagaimana imam-imam di dalam ilmu fiqh seperti Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, yang mana mereka itu terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai bentuk ujian daripada
keimanan mereka dan ketegasan mereka terhadap mempertahankan pandangan mereka yang mana bersesuaian dengan keilmuan yang mereka miliki daripada ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Imam Abu Hanifah misalnya pernah ditawarkan dengan jawatan sebagai qadhi. Sebanyak dua kali beliau telah ditawarkan, dan beliau sangat mengetahui bahawa kebebasan seorang qadhi pada waktu itu akan terancam kerana telah dicampur adukkan oleh campur tangan penguasa dan juga pendapat para khalifah. Padahal kaedah umum yang berlaku di saat itu adalah lembaga qadhi termasuk di dalam lembaga ataupun jabatan yang paling tinggi yang tidak boleh dicampur tangan dan dipengaruhinya kerana adanya keinginan daripada pihak lain. Suasana ini merupakan suasana yang juga berlaku pada zaman ketika ini, ketika mana pemimpin-pemimpin lebih berkuasa daripada jabatan-jabatan agama, pemimpin lebih berkuasa daripada majlis-majlis agama. Ini yang menyebabkan tokoh-tokoh agama ataupun penguasa-penguasa agama kadang-kala tidak dapat bekerja ataupun tidak dapat mengeluarkan hukum bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada mereka ketakutan terhadap kehilangan jawatan ataupun kehilangan harta benda ataupun juga pendapatan mereka. Yang mana Imam Abu Hanifah telah menunjukkan kepada kita tentang sifat ketegasannya terhadap ilmu. Abu Hanifah yang memiliki pendapat sendiri tentang negara, sehingga beliau tidak mahu menerima tawaran tersebut disebabkan kebimbangan campur tangan daripada pemimpin. Lalu Abu Ja'far yang menjadi pemimpin pada ketika itu mendesak akan Abu Hanifah supaya tetap kepada mendesak supaya menerima jawatan tersebut. Lalu Abu Hanifah tetap dengan pendiriannya. Abu Ja'far bersumpah dan juga Abu Hanifah turut bersumpah. Masalahnya berubah menjadi ancaman apabila Imam Abu Hanifah menolak jawatan tersebut. Lalu ia diancam oleh Abu Ja'far dan sehinggalah Abu Hanifah ditangkap, lalu didera sebanyak 100 kali pukulan sehinggalah berdarah akan punggungnya. Namun dia tetap dengan pendiriannya dan tidak sedikit pun ia menjadi lemah, dan sehinggalah beliau dipenjara sehingga meninggal dunia di dalam penjara. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahawa beliau telah dikeluarkan dari penjara dan kemudian dikurung di dalam rumahnya sehingga beliau tidak boleh berfatwa dan seterusnya, sehinggalah beliau wafat, beliau mati dalam keadaan yang sedemikian. Dalam keadaan ia berhadapan dengan deraan penyiksaan daripada Abu Ja'far, lalu ibunya datang dan menegur, memujuk kepada Imam Abu Hanifah. Ia berkata, wahai Nu'man, sesungguhnya ilmu yang hanya akan mengakibatkan pukulan dan juga kurungan bagimu, sebaik-baiknya engkau lepaskan. Lalu Abu Hanifah menjawab kepada ibunya, wahai ibuku, seandainya aku menginginkan dunia, nescaya aku tidak akan dipukul. Tetapi aku menginginkan redha Allah dan menjaga ilmu. Inilah yang menyebabkan aku mendapat penyiksaan. Imam Malik ditanya tentang masalah perceraian yang dipaksa, dan beliau mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang yang menanya. Lalu dia hanya bertanya tentang sumpah yang dipaksa pemimpin terhadap rakyatnya, sehingga tidak ada jalan keluar selain daripada bersumpah agar terlepas daripada siksaan yang pedih. Oleh kerana itu Imam Malik menjawab, talak bagi orang yang dipaksa adalah tidak sah. Ini menyebabkan penguasa menjadi marah terhadap fatwa Imam Malik. Lalu ia memanggil Imam Malik dan berusaha memujuk Imam Malik supaya meninggalkan akan pendapatnya. Tetapi Imam Malik menolak, sehingga penguasa memerintahkan agar ia dirotan sebanyak 100 kali, ditarik dengan kuat lengannya sehingga putus, lalu diarak ke pasar-pasar. Dalam keadaan seperti itu
imam tetap berkata talak bagi orang yang dipaksa adalah tidak sah. Imam Syafi'i juga ketika berada di Yaman dituduh bergabung dengan kelompok Hizbul Talibiyin dan dituduh mengancam pemerintahan Ar-Rasyid. Lalu beliau dipanggil daripada Sana'a ke Baghdad dalam keadaan terikat dan dibebani dengan besi. Beliau berdiri di hadapan Ar-Rasyid, sedangkan di hadapannya ada hukuman pedang dan rotan. Sebelumnya dia telah diseksa sebanyak 9 kali dan hukuman berikutnya adalah hukuman yang ke-10. Inilah di antara ketegasan-ketegasan yang ditunjuki oleh imam-imam mazhab, imam-imam ilmu fiqh, bagi menunjukkan bahawa betapa pentingnya siap daripada kalangan mereka-mereka yang berilmu mempertahankan keilmuan mereka, mempertahankan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala walaupun terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai bentuk mihnah, berbagai-bagai bentuk ibtila dan sebagainya. Kerana amanah dengan ilmu itu merupakan satu kewajipan. Apabila seseorang yang berilmu mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan Islam, yang bercanggah dengan kehendak syarak, maka ia telah mengeluarkan ilmu-ilmu yang sesat. Ini menjadikan orang ramai yang jahil berpegang dengan apa yang difatwakan oleh mereka, menyebabkan orang-orang ramai turut menjadi sesat, menyebabkan orang-orang ramai menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh kerana itu kita melihat di dalam bila kita menyingkap sejarah perjuangan para ulama ini, perlulah kita mengambil iktibar dan perlu kita menjadikan mereka sebagai golongan-golongan untuk kita ikuti, untuk kita contohi, untuk kita ambil sifat dan sikapnya, supaya kita juga boleh beramanah dengan ilmu sebagaimana mereka beramanah dengan ilmu. Janganlah hanya kita mencari disebabkan kerana kepentingan kehidupan dunia ataupun pangkat yang hanya bersifat sementara ini semata-mata, menjadikan kita kelabu mata, menjadikan diri kita mudah tergoda dengan hasutan-hasutan manusia-manusia yang sebegini, yang akhirnya menyebabkan kita telah mati di dalam keadaan sesat dan juga menyebabkan ramai orang-orang yang menjadi sesat daripada fatwa yang telah kita keluarkan. Orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah meyakini akan setiap balasan-balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti juga meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang akan melimpahkan rahmatnya, adalah Rabb yang memiliki kekuasaan yang tidak sedikit pun dapat diganggu ataupun dicabar oleh kuasa-kuasa yang dimiliki oleh manusia. Meskipun manusia itu memiliki sebuah kerajaan dunia yang besar, memiliki kekuatan-kekuatan, memiliki senjata-senjata yang hebat, memiliki tentera-tentera yang besar, namun tidak akan ada manusia yang dapat menandingi akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita telah meletakkan bahawa pemimpin-pemimpin itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan bahawa pemimpin-pemimpin itu lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah menjadikan diri kita menyelewengkan ilmu-ilmu yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia. Ingatlah bahawa sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang kamu taati di atas dunia, pemimpin-pemimpin yang kamu patuhi di atas dunia, sehingga kamu sanggup melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan mati seperti kamu. Mereka juga akan mati seperti manusia-manusia yang lain. Mereka juga akan mati sebagaimana makhluk-makhluk yang telah mati meninggalkan kita semua. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam keadaan yang sangat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita tidak boleh sama sekali mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah adalah Rabb yang maha berkuasa. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan kerana itu
mimbar pada hari ini menyeru kepada muslimin sekaliannya, terutama daripada kalangan ustaz-ustaz, terutama sekali daripada kalangan para ulama-ulama, para ilmuwan Islam. Ingatlah, sesungguhnya ilmu yang telah diberikan kepada kamu adalah merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia keseluruhannya, untuk disampaikan kepada mereka-mereka yang tidak tahu, mereka-mereka yang jahil. Maka beramanahlah dengan ilmu tersebut, sampaikanlah kepada mereka dengan penyampaian yang benar, dengan kebenaran, yakni dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul kepada kamu. Janganlah sekali-kali walau sedikit pun kamu menyelewengkan ilmu-ilmu tersebut, meskipun kamu terpaksa berhadapan dengan berbagai bentuk kesusahan dan kepayahan. Sesungguhnya mati itu pasti datang, sama ada sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Tidak dikecualikan kepada orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang alim daripada kalangan kamu. Maut tidak mengenal siapa, tidak mengenal kaya dan miskin, tidak mengenal jahil ataupun alim, tidak mengenal sesiapa jua. Maka pasti kita akan mati, pasti kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan membawa segala amalan-amalan dan amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita. Jikalau sekiranya kita menyelewengkan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapat pembalasannya, akan mendapat azabnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita memiliki kekayaan, kesenangan kehidupan di atas muka bumi, disebabkan kerana penyelewengan-penyelewengan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ingatlah, sesungguhnya jawatan yang kita miliki di atas dunia, sama ada sebagai seorang mufti, sama ada sebagai seorang qadhi, sama ada sebagai seorang ustaz dan sebagainya, tidaklah boleh memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Ingatlah, sesungguhnya pangkat-pangkat yang kita miliki, sama ada seorang datuk seri, tan sri dan sebagainya, ia sama sekali tidak boleh memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Yang memberikan syafaat kepada kita adalah iman dan amal soleh yang telah kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebarang penyelewengan akan disoal oleh Allah dan akan menerima balasannya, dan setiap daripada kebenaran akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat kebaikannya di hari akhirat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mimbar pada hari ini menyeru kepada sahabat-sahabat sekaliannya, terutama sekali daripada kalangan ustaz-ustaz golongan agama, golongan ilmuwan-ilmuwan Islam, agar sama-sama kita berada di atas jalan kebenaran, agar sama-sama kita berada di atas jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perjalanan itu sangat perit, meskipun berada di atas jalan itu sangat pedih, meskipun berada di atas jalan itu sangat menuntut kepada pengorbanan, ingatlah sesungguhnya bahawa itu adalah perjalanan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau sekiranya kita menyimpang daripada ajaran tersebut, jikalau kita lari daripada ajaran tersebut, kerana kita tidak dapat bertahan dengan kesusahan kehidupan dunia, kerana kebimbangan kita, kerana kehilangan pangkat dan sebagainya, kehilangan jawatan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahawa sesungguhnya kita akan mendapat azab di hari akhirat hasil daripada penyelewengan tersebut, hasil daripada kita lari daripada jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menganggap bahawa ilmu yang kita miliki ini adalah segala-galanya. Ilmu yang kita miliki ini dapat membebaskan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala jikalau sekiranya kita menyeleweng daripada ajaran tersebut. Saya menyeru sekali lagi para ustaz, para ilmuwan Islam, para ulama-ulama sekalian, marilah sama-sama kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah diuji berada di hadapan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, kerajaan yang sama sekali
telah menghina ajaran Allah Subhanahu wa taala, menghina hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Sememangnya mereka memiliki kekuatan, sememangnya mereka memiliki tentera, sememangnya mereka memiliki kerajaan, tetapi ingatlah tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah lagi kita menyembunyikan kuku, janganlah lagi kita menyembunyikan diri, janganlah sekali-kali kita hanya berada di belakang tabir semata-mata. Orang-orang yang berilmu, para ulama, para ustaz dan para ilmuwan, sepatutnya kamu berdiri di hadapan orang-orang yang jahil, berdiri di hadapan rakyat, menyeru kepada pemerintah supaya melaksanakan hukum Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia untuk mencegah kejahatan. Jangan kamu menjadi orang yang lebih teruk, lebih hina daripada orang-orang yang jahil. Kadang-kala orang-orang yang jahil yang tidak memiliki ilmu, mereka berani menyatakan kebenaran, mereka berani berhadapan dengan kerajaan-kerajaan yang zalim. Tapi kamu yang telah dikurniakan oleh Allah dengan ilmu, yang telah dikurniakan oleh Allah dengan kepahaman terhadap agama, kamu sanggup untuk berada di hadapan, berada di belakang semata-mata kerana kamu sayangkan pangkat kamu, harta benda kamu dan sebagainya. Kamu akan dihadapkan oleh Allah, kamu akan menjawab segala-galanya tentang amanah yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mimbar yang kedua ini saya berpesan kepada saudara-saudara sekali lagi agar kita melangsungkan ketakwaan kepada Allah dan kita perbanyakkan selawat, kerana selawat itu adalah diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atasnya. Saya juga menyeru kepada saudara-saudara sekaliannya, selawat merupakan ibadah yang sunat. Pada waktu yang sama, janganlah kita terlalu asyik di dalam program-program berselawat semata-mata sehingga kita lupa satu kewajipan yang ada kepada kita, iaitulah jihad untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam negara kita. Kadang-kadang kita melihat pada hari ini terdapat satu fenomena, iaitu program-program selawat yang dianjurkan. Alhamdulillah, ini adalah program yang sangat baik, satu program yang mengajak hati-hati kita supaya cinta kepada Rasulullah, supaya hati kita dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya selawat itu adalah merupakan satu ibadah yang memberikan ketenangan kepada jiwa. Ia sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingatlah, sesungguhnya jihad itu sebagai tanda kita sebagai manusia yang mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah hanya sekadar kita mengingatinya sahaja, tetapi kita tidak bersedia untuk mengikutinya. Apakah tanda kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita hanya sekadar menyebut akan namanya, tetapi kita tidak bersedia untuk mengikutinya, kita tidak bersedia untuk melalui jalan
yang telah dilalui oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pada waktu berselawat, apabila kita berselawat, janganlah lupa kita berjihad. Dan pada waktu kita berjihad fisabilillah, jangan pula kita melupakan selawat. Kedua-duanya adalah merupakan perkara yang penting. Yang menjadi kesilapan ialah apabila mereka hanya asyik dengan program-program selawat semata-mata. Pantang sahaja ada program-program selawat, mereka bersegera di awal-awal waktu untuk berselawat, untuk ke program-program berselawat. Tetapi apabila dia ajak kepada mereka untuk melaksanakan kerja, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak bersedia untuk hadir, inilah kesilapan. Kesilapan yang mana mereka menganggap bahawa mereka telah cinta kepada Nabi, sedangkan mereka hanya menyebut-nyebut sahaja nama Nabi, tetapi mereka tidak berjihad. Lalu mereka menjadi golongan manusia yang tidak mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana wa hab lana wa azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.